pada satu gerakan. Para tetamu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini live TikTok. Rakyat Malaysia apa khabar? Orang muda apa khabar? Tap screen guys. Selamat memula Sebab saya dah berhenti bercakap. Semua orang berhenti bercakap. Saya dah 10 hari ni dia betul-betul di tahap tertekan sikit. 10 hari tak bercakap. Pasal dia orang suruh tempoh bertenang. Jadi saya pun bertenang lah. Bukan tanpa arah pun, sama-sama sembang-sembang suruh bertenang, tempoh bertenang. Kita pun tenang lah. Tapi hari ni mula bercakap. Dan mula bercakap tak berhenti bercakap lah. Dan hari ni cara nak makan ikan sebilang. Tapi begitulah, kita merancang, Allah Maha merancang. Hari Khamis tu, kalau hari lain jadi kerja. Tuan-tuan, orang duk tanya saya, kenapa yang Muhammad masuk PAS? Kenapa tak masuk parti lain? Dan kenapa yang Muhammad tinggalkan UMNO? Tuan-tuan, di Malaysia ni salah satunya negeri yang siapa tak boleh lawan lah. Kerana Barisan Nasional yang hebat bukan tempat zahid. Barisan yang nasional yang hebat ialah polis. Daripada merdeka sampai pilihan lepas kan, tak pernah disentuh oleh mana-mana pihak. Dan saya di antara orang yang pegang jawatan terlama lah. Daripada 90, tahun 90 sampai hari itu lah, tuan-tuan, mempertahankan Perlis. Perlis tak jatuh. Malah setiap kali pilihan semua negeri jatuh, Kedah, BN lah jatuh. Tapi Perlis tak jatuh. Dan tak jatuh dengan majoriti meningkat. Setiap kali pilihan raya, majoriti dia meningkat. Masa semua 6 negeri jatuh, dia tak jatuh. Dan saya sebagai komander pilihan raya parti yang berkenaan, segan sebut nama apa itu. Tuan-tuan, orang yang paling saya takut ialah PAS. Setiap kali walaupun PAS tak kuat, tapi rasa gerun tu, Allah tak tarik gerun PAS. Gerun kepada PAS tu Allah tak tarik. Saya sentiasa melihat bahawa bila mari pilihan, persediaan saya ialah bagaimana menghadapi PAS. PAS bagi saya, kawan-kawan kami menganggap ialah sebuah parti yang orang-orangnya berani dan mempunyai sikap kesukarelawanan yang tinggi. Dan dia mampu berdikari. Contoh yang tu, yang pokok yang belah parti saya ni, semua bergantung kat saya. Yang ni dia ramai-ramai menjadi kuat. Sana satu kena tolong semua. Sakatlah. Tapi macam mana pun kita dapat pertahankan Perlis dan PAS sentiasa menjadi sesuatu yang saya cukup gerun lah. Rakyat Malaysia anak muda dan kita Allah. Malah hanya seorang yang di Malaysia ini yang melawan dengan 2 musyidul am PAS. Musyidul am melawan saya 2 kali. Yang pertamanya ayah angkat saya. Dia yang angkat saya, tapi kami berlawan lah dalam politik sikit, tak banyak. Sekarang dia dah meninggal dunia. Kemudian yang keduanya, musyidul am sekarang berlawan dengan kami. Tapi begitulah keadaannya. Kami berlawan, tapi Perlis masih mempertahankan UMNO. Tapi lama-lama tuan-tuan, adalah benda-benda berlaku. Di antaranya ialah bila sebuah parti itu dia lama kot, dia ada sifat menyombong di tahap yang luar biasa. Dan pemerintahannya sudah menjurus ke arah kuku besi. Bukan lagi demokrasi, bukan lagi suara orang ramai didengar. Dan pemimpinnya mula sombong, peromos, tak tentu pasal. Cengeng lah, cengeng. Orang belok pakai cengeng lah. Cengeng. Lah, cengeng. Tuan-tuan, jadi saya sudah buat persediaan lebih awal, berbincang dengan kawan-kawan.
Jadi Tan Sri Muhyiddin bila dia umum semua senarai, dia tak umum arah. Dia tunggu arah umum kemudian. Jadi pada hari Rabu saya telah diumumkan tidak bertanding. Hari Khamis saya jumpa guru di Marang. Lepas tu diumumkan di sana hari Jumaat isi borang, hari Sabtu bertanding. Dan keputusan pilihan raya tuan-tuan, saya tak pernah lagi dapat seumur hidup. Dan sangat tidak ada lagi rekod tu yang akan dibuat dengan izin Allah, iaitu tak pernah kami dapat 16,000 tu ya. Tapi berbawah ni dengan izin Allah, sokongan kawan-kawan, anak-anak muda semua, kita dapat 31,000 dengan majoriti 23,000. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita berbincang bagaimana pilihan raya lepas keputusan demikian rupa. Undi popular ialah kepada PN popular. Kalau pilih macam mereka pilih presiden, kita presiden dah. Tapi undi popular kita, dia terlambat duduk satu kawasan. Contohnya Tok Guru, dia punya majoriti 40,000, tapi kursi parlimen 1. Saya 23,000, kursi 1. Menteri Besar Terengganu 37,000, 1. Kuala Terengganu 47,000, kursi 1. Dia itu undang Malaysia. Banyak mana orang dapat pun 1 yang kursi. Zahid Hamidi 348 dia dapat 1 kursi dia, tak sampai 500. Nampak? Undi kita orang sokong melambak di Kedah oleh Kelantan Terengganu. Dia tak pindah di Selangor sebab banyak orang Selangor balik mengundi di Kedah oleh Kelantan Terengganu, hanya tertinggal dengan itu. Orang-orang Perlis, orang Kedah yang kerja di Perak pun balik, dia tak tertinggal. Kalau diatur dengan elok, sebenarnya yang memerintah negara ini ialah yang memerintah negara ini ialah PN lah. Dan tiap-tiap orang ni akan dikenal lah dalam hidupnya angka-angka tertentu. Hari ini semua orang tak tahu, saya cakap di awal-awalnya saja. Macam Najib Razak dikenali sebagai nombor 118. Tahu tak? Bangunan tu dia yang memperkenalkan Najib 118. Ada orang namanya 348. 348 tu Zahid lah. Ada orang namanya macam ni. Ada satu nama keramat yang berlaku di abad ni, namanya 115. Tu tetap tutup lah, tutup kat situ ya, 115. Maka tuan-tuan, daripada 115 itu berlakulah satu perubahan kuasa pada besoknya. Pada hari ini nombor tu 115, esoknya ialah dah jadi lain dan pokok lain lah yang memerintah sekarang. Saya dibagi 20 minit. Sekarang dah 10 minit lah. Hari ini hari terih. Ustaz terih ni kawan baik saya. Kalau kita merintah, dia bakal menteri lah, sakan. Dia akan bercakap panjang. Hari ini dia yang resmi ya. Tentu dua benar. Sebab ini hari memperingati setahun ya. Yang pertama, dalam pemerintah ni, dalam kedudukan negara ni, kita ada dua benar. Satu kerajaan, satu pembangkang. Dia nak tengok sekarang prestasi pembangkang, prestasi kerajaan. Ini saya nak sebut ya. Tapi sebelum tu, supaya rakyat Malaysia faham. Rakyat Malaysia faham angka. Saya minta orang mana-mana di Malaysia ni, yang berhormat semua kalau pergi bersyarah, kena sebut angka ni supaya orang-orang Malaysia, orang-orang Islam, orang Melayu, Bumi Putera dan lain-lain lagi faham. Ini angkanya. Hari ini, zaman ini, saat ini adalah hari yang cukup malam. Kerana Bumi Putera, Melayu, Islam yang merupakan penduduk majoriti
negara ini tidak bersatu padu. Cukup malam ini. Kalau kita bersatu padu, kita di sini 62%. Apa makna 62%? Apa makna? Maknanya majoriti. Orang-orang Bumi Putra campur Sabah Sarawak 70%. Orang-orang Cina 22.6%. Orang India 6.6%. Kita bertempik semua. Saya tak perlu bertempik dengan orang-orang bukan Bumi Putra. Tak perlu pun. Sesama kita ni gagal untuk bersatu padu. Maka tuan-tuan, siapa yang patut menyatu padukan kita? Siapa jadi pemerintah? Dia patut bersatu padu sebab pemerintahnya ialah ketuanya seorang Bumi Putra Melayu. Dia patut satu padukan. Tetapi kalau dia tak satu padukan, berpecahlah kita. Sekarang kita berpecah. Kerajaan sekarang dia orang kata ada aman damai. Ada satu orang tuan-tuan, saya kalau menteri kabinet cakap ni, saya tengok muka dia. Ada muka yang nampak ceria, dinamik, orang muda, orang Malaysia. Mukanya dinamik, sorok kita dengar. Ada muka yang sentiasa ceria, bagi tahu bahawa kerajaan akan membina. Sebab zaman sekarang bukan zaman buat kerja, zaman umum. 80 bilion akan masuk. Zaman umum lah. Berapa bilion akan masuk. Tapi sampai gelas sebatang tiang tak ada. Mana ada sebatang tiang? Baca pun tu nak tengok. 80 bilion. Saya pergi luar negara bersama Niaga dulu. Saya pergi umum. I will invest your country 10 billion. Menteri dia umum 10 billion. Tiang tak ada pergi satu, tak jadi buat apa. Ini musim pengumuman. Rafidah Aziz kata, tengoklah TikTok bawa ni, dia kata lah zaman pengumuman. Tapi saya nak tengok dah boom banyak ni, berapa ratus bilion dah. Mana dia sebatang tiang masuk. Kalau umum di selalunya dia ikuti dengan perjanjian. Masa itu tuan-tuan, ekonomi akan naik balik. Saham naik balik. Bila saham naik, kalau orang dapat gaji dengan elok, dia kayuh rendah lah. Tapi sekarang saham jatuh. Ada naik sat 2-3 hari tu, mungkin ada khabar angin akan berlaku perubahan kerajaan. Jadi saham naik, hari jatuh balik. Saham naik, saham jatuh, duit jatuh, duit confirm jatuh lah. Tuan-tuan, dulu kita pack dengan US 3 hari lepas kubang ya, no? Jadi dengan itu tuan-tuan, duit kita stabil. Lepas tu kita pergi tarik balik. Kita tak tahu pasal apa tarik balik. Tapi saya cek ada beberapa negara dia tak tarik balik, alhamdulillah. Contohnya Dubai. Saya tanya money changer, negara mana yang tak tarik balik dia dengan US tu? Dia kata Dubai. Dia tak tarik balik. Dan ekonomi dia stabil. Dia antara yang terstabil. Sekarang ni bila duit kita jatuh macam ni, kacau besar. Okey, tuan-tuan, kerajaan sekarang lagi 5 minit dah. Mungkin 20 minit. Mana? Tuan nak saya sambung. Lagi terus tak balik, saya tak berhenti ya. Tuan-tuan, kerajaan sekarang, apa dia kerajaan sekarang? Stabil ataupun tidak? Rakyat jawab stabil ataupun tidak? Itu rakyat jawab tau. Jangan marah saya PMS, dia rakyat jawab. Tapi nak marah saya pun tak kisah. Marahlah kamu. Sebab tadi Ustaz Misbah ada baca ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yansurkumullahu wa la ghaliba lakum wa yahzukum faman zallazi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tuan-tuan, ayat ini adalah merupakan ayat orang-orang PAS. Dulu 1957 dulu ayat ini pernah dimasuk dalam bendera PAS. Bendera PAS. Ini yang cerita kat saya adalah Tan Sri Yusuf Noor. Masa tu dia mirip kepada PAS, dia cerita kat saya. Tapi ayat itu ditarik balik daripada situ sebab bendera tu kadang-kadang jatuh. Ini ayat Quran, kadang-kadang orang terlalu dan sebagainya. Sekarang ayat itu ditarik balik. Tapi prinsip PAS yang tu, dia pegang yang tu. Yang surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah nak bagi kemenangan, tidak ada siapa boleh menghalang. Hang sombong macam mana kah? Hang muka kering ke? Cakap orang saya pun kering juga. Tapi saya tak kering sampai ke tahap kita akan buat benda-benda ini. Dulu ceria ya, sekarang kering, lesu, menyombong. Kemarin cakap
kerajaan Madani sekarang makin popular. Hang cakap pula. Yang cakap pula, maaf tuan-tuan, sekarang kedudukan kursi di Malaysia, nombor 1 PAS 43 kursi. Nombor 2 DAP berapa? 40. Nombor 3 PKR berapa? 31. Nombor 4 UMNO, sorry. Tak maaf, saya bukan niat tu. Saya tak terkata umdak dia. Dia buat UMNO. 26 kursi. Sarawak 23 kursi. Hal-hal kursi-kursi lah. Kursi yang terbesar ialah PAS campur PN bersatu 31. 31 campur dengan 43 84. Campur muda satu kita 75. 74 75. Tuan-tuan, yang bercakap kata kerajaan Madani sekarang popular, dia dapat 26 kursi ya. Kan? Presiden UMNO dapat 26 kursi ya. Kami 43. Kami yang patut menilai apakah kerajaan sekarang stabil. Kalau stabil kita kena sokong lah. Masalah yang kita buat kacau tak stabil. Rakyat cakap ekonomi bagus dah ekonomi sekarang. Tanya. Kalau ada orang kata bagus, saya nak belanja makan ke-9 seminggu. Pagi, tengah hari, malam. Tuan-tuan, ekonomi tuan-tuan tak payah cakap banyak. Saya kata, baru ni di parlimen yang kata, sekarang ni kalau kerajaan ni nak bagus, tak payah buat kerja banyak. Satu benda saya nak, turunkan harga beras. Turunkan harga beras. Ni beras tempatan hilang. Beras impor 5 kilo RM19. Ni saya mau beli beras. Saya beli beras sebab saya kerja, saya ada duit beli beras. Ni dapat gaji beli beras. Dia pun tak kerja beli beras. Apa nak makan apa hal yang beras ya? Beli beras. Beli beras simpan untuk diagihkan kepada rakyat anda. Beras 19 kilo beras impor. Padahal tuan-tuan kita impor 35%. Beras tempatan 65%. Tapi beras tempatan tak ada. Bila masak nasi, beras tu ya. Masak nasi beras impor pun dapat nasi itu, dapat beras tempatan pun nasi itu. Tukar kambing kalau bukan duduk. Memang pergi tengok tu ya. Pergi masak nasi tengok beras impor dengan beras tempatan tu beras impor nampak lain ya. Nasi tu ya. Saya kata kalau kerajaan sangat nak hebat, turunkan harga beras. Saya dah bagi formula. Beras tempatan RM13, RM12. Kan? Beras impor penaik RM15 ya. Jangan pergi apung dia penaik harga dia. Bila tak dinaikkan harga kata beras impor, maka tuan-tuan beras tak ada naik harga. Kenapa beras dulu kita orang menjaga beras tak untung? Pergi kedai dia untung 50% kambing. Dia tak untung, dia untung barang lain. Tapi sekarang pergi kedai untung beras. Kedai boleh untung beras sampai RM5 sekambing. Ya Allah tunggu. Dia pun syok lah. Kita teruk. Apakah ekonomi bagus? Ekonomi dia dah cakap lah teori-teori Rafizi. Nanti dia cakap lah teori yang semua tu. Kan? Sekarang dia cabar orang tu ajak dialog. Ajaklah Syahidan. Bila pertama tu Syahidan lekeh. Ada semua ahli parlimen ulangan ajak saya debat. Saya pun kata dia lekeh lah. Kata saya nak ajak Timbalan Perdana Menteri berdebat di Sinang. Sebab dia tentu marah kat saya sebab saya daripada UMNO lompat masa ni. Itulah, ajaklah berdebat kenapa saya membuat demikian. No. Jadi ekonomi tak ada cakap banyak lah. Han pernah turun harga beras clear. Sebab bila beras turun barang lain turun. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dari segi hubungan ni kemanusiaan. Tuan-tuan, kita ni dia telah timbul kebencian. Jadi pemimpin lunak, mesra rakyat, senyum seorang pemimpin tu lega. Dulu saya kalau Perdana Menteri mari, walaupun saya menteri, mari tengok dia senyum, lega. Jadi awak you nampak ceria sebab you senyum. Kalau hamai muka masam kata, kalau ham kelai siapa kata nak kereta, jangan keluar muka masam, senyum, dia pun senyum. Jadi apa senyum, Syahidan senyum seronok, tak makan tak apa, senyum. Tuan-tuan, hubungan rakyat biar pemimpin dilihat lunak dengan rakyat, mesra rakyat.
Kita nak buat model pemerintahan ni, kena ambil model siapa? Model Omar Abdul Aziz, Omar Al-Khattab, ataupun Sayyidina Abu Bakar. Model. Tapi mestilah model yang terbaik lah, model Rasulullah SAW. Tapi kalau dia ikut model pemerintahan selepas itu, ulang ini Madani ini ke arah itu namanya, tetapi pelaksanaannya lain. Saya bukan nak kata lah Ketua PMX, you bangkit cakap, you kata kita akan tangkap sakau-sakau. Dia orang tu belum salah, ada hukum 40 tahun dulu pun mungkin. Jangan ingat, jangan lupa, saya juga akan bawa satu benda di parlimen yang berlaku yang lama juga. Saya akan bawa di sini, tak boleh bawa sebab apa? Pakai kacau banyak sangat. Kita bawa di parlimen. Anak-anak muda rakyat Malaysia tunggu di parlimen. Satu soalan yang besar yang mereka akan terperangkap dengan soalan ini. Hang duk kira orang musakau boleh cakap, hang sakau hang tak kira. Allah malam. Nombor dua ialah akhir sekali ialah kita nak tengok apa dia Madani. Madani tuan-tuan kalau sebut Madani ya, dia sesuatu dunia yang indah. Ni dunia yang indah kan. Rakyat bergelar, tawa, sono, barang tak mahal dan sebagainya. Kalau kerajaan diserang, rakyat akan pertahankan kerajaan. Sekarang kalau kerajaan orang serang kerajaan, siapa tak tahan kan? Kita tengok bawah ni, kalau orang sebut yang kerajaan dia luntur ni. Dia kata itulah sosial media, TikTok dengan Facebook memang pokok hampa kawan. Hampa mari Instagram, mari ni. Kami yang kawan. Instagram berapa orang? Kami berjuta-juta. Tapi dah makin cukup. Okey, akhir sekali pembangkang. Tadi kerajaan sudah stabil ke ekonomi ke? Pembangkang. Tuan-tuan, inilah kali pertama kami ni yang dua penggal. Saya dua penggal, dua penggal, misbah penggal. Yang lompat je punya geng satu penggal. Bawah tu penggal. Tuan-tuan, menang kita bawah ni, kita kena menang kena gelombang yang parti telah bawa. Orang yang bertanding itu bersyukur sebab mereka menang. Tetapi dia kata kami ni susah sebab peruntukan tak ada. Tuan-tuan, orang PAS ni payah nak takkan lompat lah. Sebab apa PAS ni dah susah tak sangat. Pokok BN buat kerja. Saya di atas BN, tapi orang PAS boleh tahu lah saya. Macam mana pun saya curi-curi belakang juga tu sebab pusat-pusat komplek PAS di Perlis tu ialah kita sama-sama memberi sumbangan. Malah bila PAS titik derma, saya akan celapak pergi ke depan sebab dia buat kerana Allah. Saya kata, saya buat kerana Allah, saya tak kira siapa. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, inilah kali pertama. Sekarang ni saya jadi pengurusi lajnah parlimen. Jadi kalau parlimen dia memang susah, saya kena tengok macam dulu fikir macam mana nak buat. Fikir kita hari ya. Tapi ini kali pertama dalam sejarah rakyat Malaysia, pembangkang berjaya membawa suara rakyat di parlimen. Luar biasa. Misbah ni apa tahu? Dia malah tidak lewat. Tahu tak dia di parlimen tapi tahu. Dia dulu dia masuk saya nak tengok orang baru ni kan, saya perhati kan. Tapi lah dia cukup rajin buat keluar buku peraturan mesyuarat. Dia sudah sakai. Orang nak berkeluar peraturan mesyuarat ni tak ramai orang kena baca buku. Tapi bila dia bangun, saya ketak perut, tak kira silap ada rojok perkataan. Tengok menjadi. Ada tiga benda saya pernah terlupa. Dia bawa ini peraturan mesyuarat perkara. Kami ni duduk hafal yang tu lah 36 tu pakai apa habis lah. 36 sangka jahat punya apa tu. Tapi dia bawa hak yang lain. Ini misbah. Ni semua orang baru yang telah mempamerkan kehebatan mereka di parlimen. Dan yang penting suara rakyat didengar. Kerajaan pun tak mani buat apa. Dia akan buat yang pertama KWSP. Kerajaan umum tahun ini akan buat akaun ketiga. Tak buat apa keluar ni. Pegawai kita tak dapat arahan lagi. Tapi pokoknya kerajaan tahu bahawa rakyat bermasalah dan KWSP kena dibuat sesuatu. Dia jadi nak buat akaun ketiga, tak dengar dia lah. Kita akan bawa di parlimen. Tuan-tuan, permasalahan rakyat termasuklah harga barang naik dan sebagainya,
kita bercakap tak berhenti. Yang kita bersyukur pada tuan-tuan, rakyat sambut. Kami cakap di parlimen, sekali lagi sosial media sambut. Dan sekarang ini menjadi satu gerakan bersama rakyat dan wakil rakyat. Hebat. Inilah pencapaian yang luar biasa dalam masa setahun ini, di mana kita berjaya membawa semua suara rakyat. Bukan satu, semua. Daripada yang kecil sampai yang besar, kita bawa suara rakyat. Tapi banyak daripada yang kita bawa tu, mereka diam. Mereka diam tentang beberapa masalah yang sebenarnya mesti diceritakan. Cerita kapal tak siap. Kapal nak buat 6 biji, tinggal 5 biji. 2 biji tu kan? Okey. Kapal 2 biji, LCS. Sekarang dah tambah lagi dah 3 bilion. Kapal tak siap. Siapakah menterinya? Kita tanya siapa menteri, dia tak menjawab. Kami tahu lah menteri siapa dia. Menteri itu sekarang dia pegang jawatan dan kerajaan, dia kena jawab. Dia menteri pada masa tu. Tapi tang mereka dia bersengah. Tuan-tuan, cara pendekatan mereka ambil macam mana? Serang-serang sampai orang tak nampak kelemahan mereka. Sekarang ni kita ambil balik, kita pula serang, dan dia akan mendedahkan pelbagai kelemahan. Saya tak cakap banyak hari ini Idris. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang paling penting ialah sepanjang kami jadi ahli parlimen tanpa peruntukan, saya ada kira mula-mula 6 bulan yang pertama tak teruk lah. Belajar habis tabung rumah kira steady je. Main lah kira terasa sikit. Tapi sebab saya pas, saya kata saya tak boleh. Saya kena sifat sama dia orang empat. Orang empat duduk senyum macam tu. Saya kadang-kadang geram tengok orang empat dulu dalam orang dia tengok orang empat duduk senyum macam tu. Peruntukan tak ada, dia senyum macam tu lah. Malah dia buat macam ni. Saya kata, mak buat apa ni? Belah lembu. Ambil dari mana? Dia kata, gitu-gitu ada tu, orang bagi seorang sikit. Jadi saya pula, begitulah. Tuan-tuan, kehebatan mereka, apa dia? Orang empat kena tahu. Kehebatan orang empat adalah kerana mampu berdikari. Dia cawangan tu ada 3 orang empat daripada dia kampung. 3 orang empat. Dia kacau saya lagi. Dia pergi buat ceramah. Tuan-tuan, penduduk kampung tu orang UMNO ada 400 orang. 3 orang ni dia pun takut tengok. Dia betul kerja cikgu. Dia tak datuk minta tukar. Pasal nak tukar apa? Dia pun buat kacau. Kata macam ni, 3 orang aku nak tukar. Aku anak abang tak ada ni, aku nak tukar depan ni sebab abang minta. Tak, janganlah abang. Kami datuk. Kira datuk tukar lah. Bukan yang berani. Tak salah marah, tapi penakut. Segala mana sebut nama minta dia tukar. Tak mahu pula. Tapi orang empat tuan-tuan kata apa? Dia pergi buat majlis 3 rumah ya. Dia pergi buat majlis ceramah. Orang yang 400 nak masuk kampung tak boleh sebab kereta bersusun. Dia pun kena tunggu dengan ceramah. Hanya kampung tu sekarang dia jadi kampung empat. Dulu kampung UMNO. Pasal apa? Dia nak masuk tak boleh, dia kena dengar ceramah sampai habis. Lama-lama dia pun faham. Setelah ditarbiah secara tak langsung, dia jadi kampung empat sekarang. Jadi kita nak supaya lepas bersatu, walaupun bersatu ada kecundang sikit kemarin, tetapi ini ujian Allah kepada kita. Itu sebab ayat Quran yang Misbah baca tadi, yamsurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahzukum faman zalazi yansurkum min ba'di. Jadi ialah hak Allah. Allah nak bagi kemenangan. Hang tembak cengih macam mana, muka kering macam mana pun, Allah bagi kemenangan. Bersyukur. Dapat kemenangan tuan-tuan bukan mendendami orang, bersyukur. Kalau kita tak dapat pun, kita reda dengan nikmat Allah. Macam kena penyakit kanser kan. Dia kena terima hakikat, dia reda. Cuma dia kata, ya Allah kurangkanlah sakit. Itu cara yang patut dibuat. Kita berdoa supaya sajak juga cepat sembuh. Dia pun kena penyakit kanser, dia cerita dalam sosial media. Okeylah tuan-tuan, terima kasih banyak kepada orang Pai Bintang. Saya ucap tahniah kepada orang Pai Bintang. Di antara benda-benda yang saya nak belajar dan buat ialah saya ni suka buat dewan. Saya tengok dewan ni buat, saya tengok Misbah berapa. Ada orang cakap 60,000, ada cakap 300,000. Yang mana saya tak tahu. Tapi ini dewan yang simple. Orang kata berjaya kerana angin masuk, kipas korang tak apa. Jadi cukup syok kalau kena begini ya. Terima kasih. Sekian bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.